Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematik tahun 3, tema nombor dan operasi. Menamakan nombor hingga 10,000. Kali ini kita akan belajar cara untuk membuat rumah nombor. Cara membuat rumah nombor ialah apabila kita melihat sesuatu nombor, untuk mudahkan kita baca, kita asingkan setiap nombor itu mengikut rumah masing-masing, iaitu 6 di rumah sa, 2 di rumah puluh, 3 di rumah ratus, dan 7 di rumah ribu. Kita akan sebut daripada hadapan, iaitu 7. Kita lihat rumah di atas 1000, kita akan sebut 7,000. Rumah kedua iaitu ratus, 300. Dan kemudian di rumah puluh, kita lihat di situ nombor 2. Kita sebut dengan 20. Dan kemudian di belakang rumah sa, iaitu 6. Sa kita tidak perlu sebut, kita hanya sebut 6. Jadi kita akan sebut nombor ini dengan 7,326. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Seperti tadi, kita akan sediakan dahulu rumah nombor yang bermula dengan rumah ribu, ratus, puluh dan sa. Kita baca dari hadapan, iaitu yang pertama adalah nombor 7 di rumah ribu, kita akan sebut 7,000. Kemudian di rumah ratus ada nombor 3, kita akan sebut 300. Kemudian kita lihat di rumah puluh, nombor sifar. Jadi kita tidak perlu sebut rumah puluh. Kita terus ke rumah sa, iaitu 6. Jadi kita akan sebut secara keseluruhannya ialah 7,306. Seterusnya, kita lihat nombor 5810. Kita sediakan dahulu rumah nombor. Baik, kita lihat dahulu nombor yang paling hadapan di rumah ribu ialah nombor 5. Kita akan sebut 5,000. Kemudian di rumah ratus, iaitu nombor 8, kita akan sebut 800. Di rumah puluh pula, kita akan lihat nombor 1. Baik, bila di rumah puluh terdapat nombor 1, kita mesti gabungkan dengan rumah sa. Kita tidak boleh sebut 10. Kita gabungkan rumah puluh dan sa. Kita akan nampak di situ nombor 10. Jadi kita hanya menulis 10. Jadi nombor ini kita akan sebut dengan 5,810. Baik, kita ke latihan seterusnya. Sama seperti tadi, kita sediakan rumah nombor. Di depan sekali, nombor 4 di rumah ribu, kita akan sebut 4,000. Dan di rumah ratus, nombor 9, kita akan sebut 900.
Dan macam tadi kita lihat nombor 1 di tempat puluh, kita mesti gabungkan nombor. Bila nombor 1 di tempat puluh, kita mesti gabungkan nombor dengan rumah sa, ia akan jadi 16. Betul? Bukannya 16, tapi dia akan menjadi 16. Jadi kita sebut dengan 4,916. Seterusnya, kita lihat nombor 3048. Kita sediakan dahulu rumah nombor. Baik, di rumah ribu, nombor 3 kita sebut dengan 3000. Di rumah ratus, di situ kita lihat nombor sifar. Bila nombor sifar, kita tidak perlu sebut. Kita tinggalkan dan terus ke rumah seterusnya, iaitu rumah puluh. Rumah puluh ada nombor 4. Kita tulis 40. Kemudian di rumah sa ada nombor 6. Kita tulis 6. Tak perlu tulis sa. Tak perlu sebut sa. Jadi kita baca dengan 3046. Seterusnya 2007. Macam mana kita nak baca? Kita sediakan macam tadi rumah nombor, iaitu ribu, ratus, puluh dan sa. Kita mulakan dahulu dari depan, iaitu rumah ribu, iaitu nombor 2. 2000. Baik, seterusnya rumah ratus. Apakah nombor di rumah ratus? Iaitu sifar. Bila sifar, kita tinggalkan. Kemudian kita lihat di rumah puluh, juga nombor sifar, kita tinggalkan. Dan akhir sekali kita lihat di rumah sa, iaitu nombor 7. Kita tulis 7. Jadi kita sebut dengan 2007. Baik, kita ulang kaji. Bolehkah anda sebut nombor itu? 7326. Macam mana kita nak sebut? Iaitu kita sediakan dahulu rumah nombor, iaitu 10, ratus, ribu. Baik, yang pertama ialah 7,000. Di rumah ratus, 300. Di rumah puluh, 20. Di rumah sa, 6. Jadi kita sebut 7,326. Soalan seterusnya, kita mulakan dulu dari hadapan, iaitu nombor 7 di rumah ribu. Kita sebut dengan 7,000. 3 di rumah ratus, iaitu 300. Sifar di rumah puluh, kita tidak perlu tulis. Kita terus ke rumah sa, iaitu nombor 6. Jadi kita sebut 7,306. Soalan seterusnya, kita mulakan dari hadapan, iaitu rumah ribu. 5,000. Di rumah ratus, nombor 8. Kita tulis 800. Dan apabila di rumah puluh ada nombor 1, di rumah puluh sahaja. Di rumah puluh nombor 1,
kita mesti gabungkan dengan sa. Kita akan sebut 10. Jadi kita sebut 5,810. Baik, soalan seterusnya. Sama juga macam tadi. Kita mula dari hadapan, iaitu nombor 4. 4 di rumah ribu, kita tulis 4,000. Kemudian 9 di rumah ratus, kita tulis 900. Dan kita lihat di situ 1 di rumah puluh. Jadi 1 di rumah puluh, kita akan gabungkan dengan sa, ia akan menjadi 16. 16 kita sebut 16. Kita tulis 16. Jadi kita baca dengan 4,916. Soalan seterusnya. Kita mulakan dari depan, iaitu rumah ribu. 3,000. Di rumah ratus kita lihat sifar, jadi tak perlu kita sebut atau kita tulis. Kita tinggalkan rumah ratus, kita terus ke rumah puluh, iaitu 4. Kita sebut dengan 40. Dan seterusnya ke rumah sa, iaitu terdapat nombor 6. Kita tulis 6. Ingat, jangan tulis sa dan juga jangan sebut sa. Kita baca dengan 3,046. Seterusnya, kita lihat dulu dari hadapan, iaitu nombor 2 di rumah puluh. Maaf, nombor 2 di rumah ribu. Kita tulis 2,000. Kemudian di rumah ratus pula nombor sifar. Perlukah kita tulis? Tak perlu. Kita tinggalkan sahaja rumah ratus. Kita ke rumah puluh. Rumah puluh pun sifar. Jadi kita tinggalkan rumah puluh. Kita ke rumah sa, iaitu rumah sa 7. Jadi kita sebut 2,007. Baik, sekarang kita cuba menulis angka. Angka iaitu nombor-nombor. Soalan dalam bentuk tulisan, kita tukarkan ke dalam bentuk angka. Kita baca dahulu dari hadapan. Kita baca keseluruhan dulu, keseluruhan soalan, iaitu 5,234. Macam mana kita nak tulis? Kita sediakan rumah nombor dahulu. Macam biasa, kita baca dari hadapan, iaitu 5,000 di rumah ribu, nombor 5. 5,000. Di rumah ratus, di situ ditulis 200. Bermaksud nombor 2 di rumah ratus. 30. Bermaksud nombor 3 di rumah puluh. Dan di belakang itu dia tulis 4. Maksudnya 4 di rumah sa. Kita baca 5,234. Baik, soalan kedua. 5,708. Macam mana kita nak tulis? Kita baca dahulu yang di hadapan, iaitu 5,000. 5 di rumah ribu. Kemudian 700. Bermaksud 7 di rumah ratus. 700. 8. Dia tak sebut puluh. Jadi tertinggal puluh. Kita mesti tulis sifar di rumah puluh. Sebab di situ tidak tulis puluh. Kita tetap mesti tulis sifar di rumah puluh. Kerana 8 bukannya rumah puluh. 8 adalah rumah sa. Jadi 8 kita tulis di rumah sa.
Baik, kita sebut dengan 5,708. Soalan seterusnya, 8,310. Macam mana kita nak tulis? Kita mula dari rumah ribu, iaitu 8,000. Nombor 8 di rumah ribu. 300 bermaksud 3 di rumah ratus. 10. Macam mana kita nak tulis? 10 bermaksud 10. Tapi kita tak sebut 10. Kita sebut 10. Jadi, kita tulis nombor 1 di rumah puluh dan sifar di rumah sa, iaitu 10. 310. Seterusnya, 6,017. Macam mana kita nak tulis? Mulakan dari rumah ribu, iaitu 6,000. Ratus tidak tulis di situ. Jadi, perlu tak kita tulis nombor puluh? Nombor ratus mesti tulis. Walaupun di situ tak ada rumah ratus. Jadi, rumah ratus adalah sifar. Okey. 17. Di mana rumah puluh? 17 bermaksud 17. 17 kita sebut 17. Jadi, di rumah puluh adalah nombor 1. Di rumah sa adalah nombor 7. Kita sebut 6,017. Seterusnya, 3,096. 3,096. 3 di rumah ribu. Kita tulis nombor 3 di rumah ribu. Kemudian 90. Kita dah tertinggal ratus. Jadi, di rumah ratus, kita mesti tulis sifar. Barulah kita sambung ke rumah puluh, iaitu 9. Rumah sa pula ialah 6. Jadi, kita sebut 3,096. Seterusnya, soalan 9,003. 9,003. Kita tulis dahulu rumah ribu, iaitu 9. Di rumah ratus tak terdapat di situ. Bila tak sebut rumah ratus, kita tulis sifar. Puluh pun tak tulis. Kita tulis sifar juga di rumah puluh. Dan terakhir di situ, tulisan yang warna kuning itu ditulis 3. 3 bermaksud di rumah sa. Kita tulis 3 di rumah sa. Menjadi 9,003. Baik, kita lihat kalau kita sediakan kotak-kotak rumah nombor, kita dapat lihat di situ cara mengasingkan tiap-tiap rumah nombor. Baik, sekian sahaja. Selamat mencuba.